apa kabar semua? Nama saya Hani. Welcome to Memoir dan Seram. Pada tarikh 11 September 2017, ada seorang pekerja construction terjumpa telefon bimbing di tepi jalan. Untuk mencari siapakah pemilik telefon bimbing itu, dia menghidupkan telefon lalu menekan gambar-gambar di dalam telefon itu. Pada masa itu, pekerja itu menemui ada beberapa gambar kelihatan seperti gambar selfie. Dalam kesemua gambar tersebut, mereka ternampak salah satu gambar yang jelas menampakkan seorang lelaki yang memasukkan sesuatu benda yang kelihatan seperti tubuh manusia ke mulutnya. Gambar itu telah menakutkan pekerja konstruksi itu. Mereka secepatnya menunjukkan semua gambar itu kepada bos mereka. Semakin mereka melihat semua gambar itu, mereka tahu pemilik telefon itu bukan orang yang biasa. Bos terus melapor polis tentang telefon yang menakutkan itu. Untuk mencari pemilik telefon tersebut, pihak polis mengeluarkan SIM card lalu memasukkan ke dalam sistem komputer. Akhirnya, polis mendapati bahawa nama pemilik telefon itu ialah Dimitri. Dimitri dilahirkan pada tahun 1982 di Rusia Selatan. Dia ditempatkan di rumah anak yatim sejak dia masih bayi. Selepas 3 tahun, dia dibawa oleh pasangan suami isteri yang bernama Svetlana dan Vladimir. Dimitri adalah seorang pemalu, suka haiwan dan suka bermain bersendirian. Hubungan antara Dimitri dan keluarga angkatnya agak bagus pada mulanya. Ketika Dimitri berumur 15 tahun, doktor mendapati ibu angkatnya terkena penyakit bara. Oleh kerana tidak sempat merawatnya, ibunya sudah meninggal dunia selepas seminggu dirawat oleh doktor. Selepas kematian ibu angkatnya, ayah angkatnya tiba-tiba berubah sikapnya. Ayah angkatnya menjadi sangat jahat dan kasar terhadapnya. Dia menghalau Dimitri keluar dari rumah semasa Dimitri masih berusia 15 tahun. Ayah angkatnya cuma memberi sekeping roti kepadanya. Seterusnya, dia tidak membenarkan Dimitri pulang ke rumahnya selama-lamanya. Kasihan Dimitri tidak mempunyai tempat tinggal, dia terpaksa menghabiskan hari-hariannya dengan tidur di bawah jambatan atau di taman. Untuk mengelakkan kelaparan, dia terpaksa melakukan perkara kriminal seperti mencuri kereta, curi duit dan lain-lain yang selalu dibuat oleh pencuri. Sudah tentu Dimitri pernah ditangkap oleh polis. Semasa dia tinggal di penjara beberapa hari, ayah angkatnya langsung tidak pernah melawat Dimitri di penjara. Dia keluar dari penjara pun, ayah angkatnya tidak membawanya pulang ke rumah. Keadaan ini menyebabkan Dimitri berterusan menghadapi kehidupan miskin di luar. Walaupun Dimitri sukar mencari pekerjaan banding dengan orang lain, tetapi dia bernasib baik mendapat pekerjaan dari construction company. Kehidupan Dimitri menjadi semakin baik apabila mempunyai gaji sendiri. Seperti apa yang saya katakan, Dimitri adalah seorang pendiam dan tidak mempunyai banyak kawan. Sudah tentu dia tidak pernah mempunyai girlfriend. Rakan sekerja dengan Dimitri selalu mengatakan pakaian Dimitri selalu tidak kemas dan kotor. Walaupun dia seorang pendiam, tetapi dia merasa tenang semasa bercakap dengan orang yang tidak dikenalnya. Selain Dimitri selalu pergi ke tempat kerjanya, Dimitri suka pergi ke bar juga. Dia suka berbual dengan orang yang suka minum arak. Orang-orang di dalam bar mengatakan Dimitri adalah orang yang pelik kerana dia suka berkawan dengan peminum arak, tetapi dia sendiri kurang pula minum banyak arak di dalam bar. Pada suatu hari, Dimitri bertemu dengan seorang wanita bernama Natalia di bar itu. Siapakah Natalia itu? Natalia dilahirkan pada tahun 1975. Dia dibesarkan oleh ibu dan neneknya. Ketika berusia belasan tahun, ibunya sudah meninggal dunia. Natalia pernah memberitahu kawan baik dan neneknya bahawa dia mahu menjadi doktor.
Setelah Natalia lulus dalam pelajaran, dia memilih sekolah perubatan untuk mencapai impiannya. Selepas Natalia jadi dewasa, dia bekerja sebagai jururawat di Jabatan Kesihatan Krasnodar. Semasa dia bekerja, dia bertemu dengan boyfriendnya. Kedua-duanya mempunyai hubungan yang sangat baik. Tidak lama kemudian, mereka pun berkahwin. Semasa Natalia dan suaminya berusia 23 tahun, mereka akhirnya mempunyai seorang anak lelaki pertama mereka. Pada masa yang sama, perkara malang berlaku dalam keluarga Natalia. Tidak lama kemudian, suaminya telah meninggal dunia. Berita kematian suaminya menyebabkan emosi Natalia tidak stabil. Keadaan Natalia semakin teruk. Dia mula minum banyak alkohol untuk menghilangkan tekanan. Walaupun dia berusaha mengubahkan kehidupannya menjadi baik dan sihat, tetapi dia masih tidak dapat berhenti dari kebiasaannya minum arak. Malangnya, dia juga mulai mengambil dan makan dan kehidupannya semakin teruk sehingga dia mula abaikan kebersihan rumahnya. Tidak lama kemudian, dia sadar bahawa kesihatan mental dan badannya semakin teruk. Lalu, dia berkata kepada dirinya sendiri, "Saya tidak boleh meneruskan kehidupan buruk seperti ini." Oleh itu, dia segera pergi ke hospital psikiatri untuk mendapat bantuan dari doktor. Selepas Natalia memberitahu doktor tentang masalahnya, doktor pun membuat beberapa ujian untuk memeriksa badan dan mental Natalia. Akhirnya, laporan menunjukkan bahawa mental dan badan Natalia adalah sihat. Lalu doktor pun membiarkan Natalia pulang ke rumah. Walaupun doktor sudah mengesahkan bahawa Natalia adalah sihat, tetapi tabiat dia yang suka minum arak telah menjejaskan tugasnya sebagai jururawat. Maka pengarah hospital terpaksa memecat jawatan Natalia. Disebabkan itu, Natalia barulah pergi ke bar untuk meluarkan masa lapangnya. Secara kebetulan, Natalia baru menemui Dimitri di bar. Inilah kisahnya bagaimana Natalia dan Dimitri bertemu. Walaupun Natalia lebih tua 7 tahun dari Dimitri, tetapi hubungan mereka sangat rapat dan harmoni. Kebetulan Natalia mempunyai bilik kosong di rumahnya. Dia mengajak Dimitri pindah ke rumahnya supaya mereka boleh bersama-sama. Walaupun mereka saling berkenalan beberapa hari sahaja, Dimitri tidak kisah berpindah ke rumah Natalia. Selepas Natalia dan Dimitri jatuh cinta selama 5 tahun, mereka mulai berancang untuk berkahwin. Tidak tahu apakah yang telah berlaku, anak lelaki tidak mahu meneruskan tinggal bersama ibunya dan Dimitri. Salah satu sebabnya ialah anak lelakinya tidak tahan dengan tabiat buruk ibunya yang suka minum arak. Akhirnya, anak lelakinya pindah keluar dari rumah mereka. Seperti apa yang saya katakan di permulaan video ini, akhirnya polis segera menangkap Dimitri dan Natalia ke balai polis untuk disoal siasat. Pada mulanya, polis menanya Natalia tentang gambar mangsa tersebut. Setelah Natalia melihat gambar itu, dia berkata, "Apa ini? Gilakah? Saya tidak tahu apa-apa tentang gambar itu." Melihat dari gaya-gaya Natalia, polis mensyaki Natalia cuba berbohong kepada polis. Mereka terus menggunakan pelbagai cara menyoal siasat Natalia. Akhirnya, Natalia mengatakan semasa dia dalam perjalanan pulang ke rumahnya, secara tidak sengaja dia menemui mayat di tepi jalan. Kebetulan, dia memegang telefon Dimitri di tangannya, lalu selambat saja mengambil gambar selfie dengan badan itu. Itulah sebabnya telefon Dimitri mempunyai gambar itu. Selepas polis mendengar alasan dari Natalia, sudah tentu polis tidak mempercayai alasan buruk diberi oleh Natalia. Untuk mencari asal-usul mangsa itu, polis membawa Dimitri dan Natalia kembali ke rumah mereka. Ketika polis masuk ke rumah mereka, semua orang terkejut melihat rumah mereka terlalu kotor.
timbunan sampah dan timbunan pakaian hingga tidak ada tempat kosong untuk bergerak ke mana-mana. Semasa polis memeriksa rumah Natalia dan Dimitri, salah satu polis membuka laci di mana terdapat timbunan sampah. Dalam laci itu terdapat lebih dari 10 buah telefon bersama dengan banyak gambar bertimbun di dalam laci itu. Pada mula, polis melihat banyak orang mengambil gambar dengan Dimitri dan Natalia. Nampaknya orang itu semacam sekumpulan kawan-kawannya. Tetapi semakin polis melihat semua gambar itu, polis merasa semakin seram pula. Polis menjumpai ada beberapa dari gambar itu kelihatan semacam sedang bersantap makanan, tetapi hidangan itu menggunakan kepala sebagai hidangan makanan. Apa yang menakutkan polis semasa memeriksa tarik gambar tersebut? Tarik gambar itu diambil pada 28 Disember 1999. Tarik itu menyebabkan polis merasa naik seram kerana gambar mangsa itu sudah berlalu selama 18 tahun lebih. Sudah tentu mangsa itu sudah meninggal dunia selama itu. Akhirnya, polis barulah menemui kes pembunuhan dari sepasang suami isteri yang kejam pada tahun 2017. Selain dari rahsia gambar itu, polis juga memeriksa kabinet kecil atas sebuah microwave. Depan microwave itu terletak banyak jenis rambut palsu. Rambut palsu itu kelihatan seperti ada orang secara sembarangan membuang dekat microwave. Apabila polis melihat lebih dekat rambut palsu itu, mereka menjumpai ada kulit manusia melekat di rambut palsu. Tidak disangka bukti pembunuhan itu terkesan oleh polis akhirnya. Selain itu, ada lagi benda lain yang mengejutkan semua polis. Mereka menjumpai banyak jenis botol kaca disusun dalam peti sejuk. Di dalam botol kaca itu terdapat ada banyak bahagian tubuh manusia. Untuk mengenal pasti semua mangsa itu, polis terpaksa mencabut peti sejuk dan menghantar ke forensik di balai polis. Peti sejuk itu akan digunakan sebagai bukti kepada Natalia dan Dimitri melakukan jenayah. Semakin lama polis memeriksa rumah mereka, polis terjumpa sebuah buku resepi di dapur. Buku itu bukanlah buku masakan yang biasa, tetapi buku resepi itu adalah resepi pembuatan dari daging manusia. Pengarah buku resepi itu adalah Natalia. Menurut banyak bukti yang terdapat di rumah, polis secara rasmi menangkap mereka untuk disoal siasat lebih teliti. Selepas polis bersoal siasat kepada Natalia dan Dimitri, Natalia cuma boleh mengenali sehingga 30 orang dalam gambar itu. Polis juga mendapati semua nama mangsa itu adalah orang yang sedang dicari oleh polis selama itu. Ketika pegawai polis bertanya Natalia apa tujuan membunuh mangsa itu, Natalia hanya berdiam diri dan tidak menjawab soal mereka. Semasa sampai giliran soal siasat kepada Dimitri, Dimitri rela memberitahu banyak maklumat kepada pihak polis. Natalia dan Dimitri menemui semua mangsa itu dari internet seperti dating app. Setelah mereka menjadi kawan dengan mangsa itu, mereka mengajak mangsa itu keluar makan malam di bar. Selepas makanan malam, mereka akan berterusan berbual di mana-mana bar sehingga larut malam. Natalia adalah wanita yang suka cemburu. Semasa Natalia memarahi Dimitri kerana terlalu berdekatan dengan mangsa itu, untuk meredakan kemarahan Natalia, Dimitri akan membunuh mangsa itu di depan muka Natalia. Apabila Natalia nampak kejadian itu, dia pula menyertai Dimitri menyerang mangsa itu juga. Selepas itu, mereka mengambil gambar setiap bahagian badan mangsa itu dan juga selfie. Walaupun alasannya sangat kejam, tetapi bukti yang didapati oleh pihak polis cukup menghantar mereka ke penjara. Pada bulan Februari tahun 2019, Natalia didapati
bersalah kerana menghasut Dimitri membunuh orang. Akhirnya, dia dijatuhi hukuman penjara selama 10 tahun. Tidak lama kemudian, pada 28 Jun 2019, Dimitri dijatuhkan hukuman penjara selama 12 tahun 2 bulan. Walaupun semua rakyat Rusia menyalahkan pasangan kejam itu, tetapi ada juga kabar angin bahawa kemungkinan ada sekumpulan kannibalisme telah menolong pasangan itu, kerana mustahil mereka berdua boleh membunuh lebih dari 30 orang. Selain itu, mustahil juga mereka boleh merahsiakan pembunuhan itu selama 18 tahun lebih. Sepatutnya, Dimitri boleh keluar dari penjara pada sekitar tahun 2031. Tetapi pada tarikh 16 Februari 2000, Dimitri sudah meninggal dunia kerana sakit diabetes. Walaupun Dimitri tidak dihukum penjara seperti apa yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi bernasib baik kerana tidak dapat membunuh lagi selama-lamanya. Rest in peace kepada mangsa-mangsa yang dikorban oleh mereka. Terima kasih menonton video kali ini. Nama saya Hani. Jangan lupa subscribe, like dan share out video saya. Jangan lupa follow Instagram saya juga. Moga berjumpa lagi di lain cerita. Kita jaga kita.